Assalamualaikum dan salam sejahtera. Wah, power sungguh Rafizi Ramli. Dia janji, sekira Pakatan Harapan menang pilihan raya pada hari Sabtu ini, dia akan cari Azam Baki sampai ke lubang cacing dan Azam Baki akan dihukum atas kezaliman dia terhadap Invoke dan Rafizi Ramli. Pakatan Harapan dulu pun sudah ugut Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekira Pakatan Harapan memerintah, mereka akan cari Tun Dr. Mahathir Mohamad, Daim Zainuddin, anak-anak keluarga Mahathir, dan mereka akan sumbat Mahathir dan Daim ke dalam jail kerana mengikut Pakatan Harapan, Mahathir dan Daim telah merompak 200 bilion duit rakyat Malaysia selama 22 tahun Mahathir memerintah. Jadi kita menunggulah kemenangan Pakatan Harapan, dan pada tahun 2018 Pakatan Harapan berjaya menang pilihan raya. Dan dia lantik Mahathir jadi Perdana Menteri, dia lantik Daim jadi Ketua Penasihat kepada kerajaan. Jadi terkejut jugalah, sebab kita rasa Mahathir dan Daim ni akan disumbat masuk jail, bukan akan diberi pemerintahan untuk Malaysia. Tapi hanya 22 bulan. Lepas 22 bulan, Anwar Ibrahim tumbangkan Mahathir dan kerajaan ikut tumbang bersama. So, janji Pakatan Harapan ni, mereka akan cari orang ni, cari orang tu. Kita tengoklah, sekira betul Pakatan Harapan menang pilihan raya hari Sabtu ni, berapa hari Azam Baki boleh survive sebelum Rafizi pancung kepala dia dan mungkin lantik balik Latifah Koyah untuk mengetuahi SPRM atau MACC. Dulu apabila Pakatan Harapan menang pilihan raya, dia pergi raid rumah dan kondo Najib. Dan dia telah rampas 1.1 bilion, mengikut dia orang, 1.1 bilion cash dan barang-barang berharga, jewelry, handbag dan macam-macam. Dan bila mereka buat raid tu, mereka panggil semua reporter-reporter, fotografer, media semua. Mereka buat satu show supaya reporter dan TV station, cameraman boleh merakam raid di atas rumah Najib. Dan apabila dia hangkut barang keluar tu, berkotak-kotak, bertong-tong barang dia hangkut keluar. Ini nak menunjukkan kuasa mereka. Apabila mereka memerintah, bekas Perdana Menteri pun mereka boleh tampar. No problem, we have the power. So, bila berlaku kepada Najib, tak apa pula. Walaupun dia bekas Perdana Menteri, maknanya it's not wrong untuk malukan Najib dan family sebegitu. Tapi Rafizi tak boleh pula. Rafizi ni lagi tinggi taraf dari Najib dan tak sepatutnya Invoke tu disiasat dan pegawai SPRM pergi pejabat Invoke untuk buat siasatan. Jadi di mana yang kata separation of powers tadi, itu satu key issue yang dijanji oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan akan menentukan ada separation of powers. Dan pihak-pihak berkuasa, baik polis, baik ini mahkamah ke, pejabat peguam negara ke, SPRM ke, tak kisahlah. Mana-mana pihak berkuasa yang bertindak terhadap jenayah akan diberi kebebasan. Separation of powers. Kerajaan tidak akan campur tangan di dalam urusan pihak berkuasa. Tapi sekarang ni apabila mereka bertindak, mereka siasat salah laku Invoke, mereka diugut pula. Kita akan cari engkau sampai ke lubang cacing sekira kita menang pilihan raya. So, this separation of powers yang mereka tuduh kata UMNO Barisan ni tidak menghormati
dan Pakatan Harapan sekira berkuasa akan tentukan yang ianya akan dilaksanakan. Jadi belum berkuasa pun dah ugut. Belum ada power lagi pun sudah janji mereka akan salah guna kuasa mereka untuk menghukum musuh-musuh mereka yang hanya menjalankan tugas. So, something wrong. Rafizi ni, arrogant sangat, bodoh sombong. Dia ugut, kalau kita menang, kita akan salah guna kuasa. Apa ni? Dia terlampau takbur, overconfident, atau dia tak guna otak bila dia bercakap tadi tu. Yang saya akan salah guna kuasa saya sekira saya menang pilihan raya, saya akan cari awak sampai ke lubang cacing. Jadi ini yang mereka buat kepada Najib. Dan mereka rampas, mengikut mereka lah, 1.1 bilion cash dan barang berharga. Dan dari tu 160 juta cash. Hari ini pula 160 juta cash sudah dikurangkan kepada 114 juta sahaja. 46 juta cash lesap. Tak tahu ke mana. Dan dia kata ada 1 bilion jewelry, handbag dan barang-barang bernilai tinggi, barang-barang berharga. Sekarang ni pula kata separuh saja. Tak sampai 1 bilion. Hari tu kecoh kata 1 bilion. Hari ni kata separuh saja. What happened to the rest? Diorang salah kira ke? Atau barang tu hilang ke? Atau barang tu dah kena curi ke? How can 1 billion become half a billion? Dan benda tu di dalam simpanan mereka. Under the, boleh katakan, supervision. Jadi, Pakatan Harapan ni mengarut lah. Cakap macam ni, lepas tu cakap macam tu. So, sekarang ni, mereka tak mau MACC menjalankan tugas. Dan sekira MACC atau SPRM menjalankan tugas, mereka akan ambil tindakan sekira mereka berkuasa. So, yang Latifah Koya dulu masa dia mengetuai MACC atau SPRM, dia buat press conference dan dia main rakaman kepada seluruh rakyat Malaysia tentang apa yang mereka merakam. Tapi rakaman tu, was it legal atau illegal? Sekarang ni dia orang merakam perbualan telefon ataupun perbualan di dalam bilik. Mereka merakamnya secara sulit, secret recording. Lepas tu mereka dedah kepada orang ramai. What about privacy laws? Adakah kalau kita di dalam bilik dengan laki bini, laki bini dalam bilik, kita boleh merakam apa yang mereka buat di dalam bilik tidur, lepas tu kita ni publicize benda tu? What about privacy laws? There's such a thing as privacy. Kalau sekira mereka menyiasat sesuatu jenayah dan mereka merakamnya kerana nak guna sebagai bukti apabila ambil tindakan, bagaimana pula dengan siasatan tersebut? You record benda ni, secret recording, kerana you menyiasat satu jenayah. Lepas tu you main pula rakaman tu kepada public. Bukankah rakaman tu yang you buat, tujuan dia untuk charge seseorang dalam mahkamah dan guna ni sebagai bukti semasa charge dalam mahkamah? Yang you buat press conference, you main kepada public tu apa hal? Kelang kabut Pakatan Harapan ni. Masa Latifah Koya dulu, masa Tommy Thomas dulu, macam-macam mereka buat bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan janji-janji mereka di dalam manifesto pilihan raya. Clean government, responsible government, accountability, transparency, separation of powers, justice, fairness. Ini semua dia punya key issues, key words yang mereka guna. Tapi bila mereka berkuasa, mereka buat sebaliknya. Dan yang ini, Rafizi belum berkuasa, tapi dah janji yang dia akan salah guna kuasa apabila dia berkuasa kelak. Pengundi perlu memikir ni semua. Betul ke kita nak kerajaan seperti Pakatan Harapan
yang bukan saja telah membuktikan yang mereka salah guna kuasa, mereka menindas Melayu, mereka menindas musuh-musuh politik, selective prosecution, political persecution, dan macam-macam lagi. Discrimination tinggi semasa Pakatan Harapan. Dan adakah kita nak semula satu kerajaan yang kita sudah experience selama 22 bulan, the same old shit from these people, dan yang boleh dikatakan lebih aneh, mereka belum berkuasa, mereka sudah ugut, apa mereka akan buat sekiranya mereka berkuasa? Kalau kita masih nak kerajaan macam ni, I think Malaysians deserve the government that they get. Lepas ni jangan komplain, jangan buka mulut, just swallow the shit and shut the fuck up. Assalamualaikum, salam sejahtera.